Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai adjektif. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan semua dulu, pastikan kamu key in kehadiran kamu dekat dalam Google Classroom kita dan juga make sure kamu jawab latihan-latihan yang saya post dekat dalam grup. So, yang salah satu yang saya buat adalah vocabulary test. So, make sure kamu jawab vocabulary test ni berdasarkan waitlist yang ada dalam modul kamu. So, nanti kamu tengok, kamu jawab, nanti saya akan semak ya. Okey. So, sekarang kita akan masuk bahagian yang kedua. So, bahagian yang kedua hari ini adalah, latihan untuk hari ni adalah adjektif. So, muka surat 30, saya nak kamu jawab exercise 3, 4 and 5, iaitu yang ini. Exercise 3, exercise 4 dan yang ini, yang ketiga ni salah lah. Kamu tukar jadi exercise 5. So, muka surat 30. Okey, kita mulakan dengan kelas kita dulu. So, hari ini, kita akan belajar mengenai adjektif. So, adjektif, sebelum ni saya pernah sentuh. An adjective is used to describe or modify a noun or pronoun. So, adjektif yang kita belajar sebelum ni, kita guna untuk describe kata nama. So, apa contoh-contoh kata nama yang ada? Apa contoh-contoh kata nama yang kamu tahu? So, contohnya, noun adalah girl. So, contoh macam perempuan ni kan. So, girl adalah kata nama. Dia boleh jadi dalam bentuk manusia, haiwan, barang. So, contoh, table. Table juga adalah satu kata nama atau satu noun. Haiwan. So, contoh, cow. Cow pun adalah kata nama. So, contohnya kamu tengok dekat ayat bawah dekat sini. Yang ini dan juga yang ini. So, dalam ni, mana satu kata nama dia? Mana satu noun? Noun dia adalah yang ini. Girl dan juga book. So, ini adalah kata nama. Ini adalah merujuk kepada manusia dan ini adalah merujuk kepada barang. So, yang bawah ni pula, contoh yang noun yang ada dekat sini adalah man, lelaki. Dan juga house, rumah, merujuk kepada barang. Adjektif pula adalah sesuatu yang akan menggambarkan noun ni. So, contoh kalau girl, kamu boleh cakap tall. Tall girl. So, ini adalah, salah ejaan pula. Okey. So, adjektif ni dia menggambarkan girl, perempuan ni. So, contoh kalau kita ada table. So, table, apa adjektif yang kita boleh guna untuk menggambarkan table ni? So, contoh, wooden, kayu. Wooden table. Kalau cow, haiwan, apa kata-kata adjektif yang kita boleh guna? So, contoh kamu boleh kata big. Big cow. Jadi, perkataan big ni dia menggambarkan cow ni. So, contoh kita tengok pula dekat bahagian bawah ni. Contoh dia kata, the beautiful girl is reading a book. So, kalau kamu tengok dekat sini, beautiful adalah adjektif yang menggambarkan kata nama noun girl is reading a book. Bawah ni pula, the old man, lelaki. Ini adalah noun. Old ni pula adalah adjektif. Jadi, old ni tua. Dia menggambarkan man, noun. So, lelaki tua lives in that small house. So, house ini adalah noun. Dia merujuk kepada barang kan. Small ni pula adalah adjektif yang bermaksud kecil. Dia menggambarkan rumah ini. Jadi, a small house, rumah yang kecil. Okey. Saya harap semua faham. Okey, seterusnya kita pergi bahagian ini. So, an adjective can also be used to make comparisons with the use of comparative and superlative adjective. Okey, kita tengok dulu perkataan ni. Comparison. Comparison maksudnya adalah perbandingan. Di mana kamu membandingkan dua atau lebih benda. So, contoh dekat sini dia kata kita boleh guna comparative dan juga superlative adjective. Nanti saya akan explainkan. So, sebelum tu kita tengok dulu contoh-contoh yang ada dekat bawah. So, contoh kamu ada perkataan tall, kamu ada perkataan big, kamu ada perkataan pretty, ada perkataan funny. So, contohnya
Kejap ya. Hai, kejap. Okey. Macam mana saya nak buat kelas? Kejap ya. Kejap je lagi. Okay. Sorry ya, ibu saya tengah nangis. Sebab tu saya susah sikit nak buat Google Meet, jadi saya record. Nanti bila kamu free, kamu boleh tengok ya. Okay, so kita sambung. So, kalau contohnya ada perkataan tall, macam kita tengok tadi kan. Beautiful, tall, big, old. So, contoh kamu nak bandingkan perkataan tall ni kan. So, tall bila kamu nak bandingkan, dia akan jadi taller, tallest. Ada juga yang kita akan tambah contoh IER dan IEST. Ada yang kita akan guna perkataan more and most. Macam ni. More, more, most, most. So contoh macam perkataan beautiful ni, kamu tak boleh tambah ER dan EST. Kamu tak boleh kata beautiful, beautifuler dan beautifulest. Kamu tak boleh cakap boring, boringer, boringest. So untuk perkataan yang macam ni, kamu akan tambah more dan most. Kamu juga ada perkataan yang kita panggil irregular. So maksudnya dia tak ada sebarang penambahan macam ER, EST, IER semua ni. Dia akan terus jadi perkataan yang berbeza. So contoh good, kamu akan jadi better, best. Kalau bad, worse dan worse ada ST dekat sini. So contohnya kamu boleh buat ayat contoh, kamu boleh kata okay, contoh kamu kata okay, Muhim is good at math. Lepas tu kamu nak bandingkan. But, contoh kamu boleh kata Amar is better. Okay. So sini kamu nampak ada dua perbandingan. Perbandingan Mulhim dan Amar. So kalau contoh kamu kata Mulhim is good. So dia bagus dalam subjek maths ni kan. Tetapi Amar is better. Amar lebih baik dalam subjek ni. So kamu akan guna macam ni. Okay, lepas tu nanti kita akan tengok di balik. Okay, so seterusnya kita tengok comparative adjective. Comparative ni adalah maksudnya membandingkan. So contohnya kat sini dia kata a comparative adjective compares to. Maksudnya dua. Two person. So dua orang or things. Benda. So orang ataupun benda. And is followed by that. Dia akan ada perkataan then ni. So followed adalah diikuti. So contohnya kalau kamu tengok kat sini Ali. So kita ada Ali dengan Abu. So kamu ada dua orang kan. So sini ada dua orang. So kita nak bandingkan siapa yang lebih tinggi. So dia kata dekat sini Ali is taller than Abu. So kamu tengok ada perkataan that. So maksudnya Ali lebih tinggi daripada Abu. So dia berasal dari perkataan tall. Tall kita tambah ER. Jadi taller. Seterusnya kita tengok sini pula. Lion dengan rat. So kita ada singa, kita ada tikus. So kalau kamu tengok ke sini, mana satu yang lebih besar? Singa kan? So dekat sini dia tulis a lion is bigger than a rat. So dia datang daripada perkataan big. Lepas tu kamu tambah ER, dia akan jadi bigger. So ini adalah yang kita panggil comparative adjective. Di mana kamu membandingkan two persons or things. So maksudnya dua orang atau dua benda. So dia tak semestinya mesti manusia atau haiwan. Kalau kamu nak bandingkan bangunan ke, makanan ke pun boleh. Okay. So seterusnya kita tengok superlative adjective. Superlative adjective ni dia membandingkan tiga atau lebih. Three or more. So tiga atau lebih benda dan orang. Dan dia akan mengekspreskan. So ekspreskan the highest degree. So maksudnya yang paling tinggi. And is preceded by the. Preceded ni adalah didahului.
So, bila didahului maksudnya sebelum kamu letak perkataan adjektif tu mesti ada the. So, the, lepas tu baru boleh ada adjektif dekat sebelah ni. So, contohnya macam kamu tengok dekat sini, the tallest. So, the tallest, kamu boleh cakap the prettiest ke, kamu boleh kata the biggest pun boleh. So, asalkan bila kamu nak kata ini adalah melebihi perbandingan melebihi 3 atau lebih orang, kamu guna perkataan the dan belakangnya contoh ada est. Okey. So, contoh kita tengok dekat sini ada 3 orang kan. So, ada Ali, Abu dan seorang lagi ni lah. So, kamu tengok kat sini dia bandingkan siapa yang paling tinggi. So, dia kata Ali is the tallest boy in his class. Sebab dia yang paling tinggi. So, kalau macam ni dia bandingkan dengan yang komparatif tadi ada perkataan than kan. So, sini kamu tak perlu bandingkan dah dengan siapa-siapa yang spesifik. So, contoh yang kedua kamu tengok dekat sini, the elephant. So, gajah ni is the biggest animal in the jungle. Sebab dia lebih besar daripada haiwan-haiwan lain dalam hutan. So, dia the biggest. Okay. So, sekarang kita cuba tengok contoh latihan dekat sini. So, contohnya kita ada soalan yang pertama kalau kamu tengok dekat sini ada faster, fastest. So, bila kamu buat ni, kamu akan tambah jadi high. Kamu akan letak higher tambah er, highest. Contohnya. Kalau macam bawah ni ada cute. Kamu boleh buat cute, cuter, cutest. Gentle, gentle akan jadi gentler, gentlest. Kamu akan tambah er, est. Okay. Kalau kamu tengok exercise 4 pula, exercise 4 ni dia menyentuh bahagian kamu menggunakan perkataan more dan most. So, contoh beautiful. Macam saya cakap tadi, kamu tak boleh kata beautifuler atau beautifulest. Kamu akan kata more beautiful, most beautiful. Kalau confident pun sama. More confident, most confident. Okay. Lepas tu bawah ni saya buat sekadar nota untuk kamu. Kamu boleh baca kalau contoh bad, dia punya comparative adalah worst. Dia punya superlative adalah worst, ada st. Kamu juga bawah ni, far, little. Okay, ini kamu boleh baca. Lepas tu bahagian sebelah ni pula, exercise 3 yang sepatutnya exercise 5 ni. Okay. Yang ini kamu kena tambah IER dan IEST. So, contoh funny, kamu buang Y, kamu akan tambah IER jadi funnier and funniest. Silly, kamu akan buang Y, kamu tambah IER jadi sillier dan silliest. Okay? Dan last sekali, yang ini saya nak kamu isi tempat kosong dengan adjektif yang kamu rasa sesuai untuk describe diri kamu. So, saya nak kamu bandingkan diri kamu 10 tahun lepas. So, contoh kamu boleh kata, I am taller and stronger than I was 10 years ago. So, contohnya. So, kamu boleh pilih apa-apa adjektif, 2 adjektif yang kamu rasa menggambarkan diri kamu 10 tahun, membandingkan diri kamu dengan 10 tahun yang sebelum ni. Okay. Sekarang kita tengok yang ni balik. So, macam saya cakap tadi, kita tengok dekat sini dia ada beberapa tambahan yang kamu boleh buat kan. So, contoh ER, so tall. Kamu boleh tambah terus dia ER kat belakang, taller, EST, tallest. Kalau big, bigger, biggest. Kalau macam tadi ada perkataan cute kan. Cute, kamu boleh jadi cuter, cutest. So, kamu tambah je R dengan ST kat belakang. Kalau untuk IER pula, dia lebih kepada perkataan yang habis dengan huruf Y. So, contoh pretty, funny. Contoh silly. So, kamu akan tambah jadi SILL. Buang huruf Y ni, kamu tambah IER. Sillier. Lepas tu, silliest. Okay. Lepas tu, kalau contoh perkataan more and most ni adalah perkataan yang kamu tak boleh nak tambah. So, kamu boleh buat beautiful, more beautiful. Boring, more boring. Kalau confident, kamu boleh buat confident. Tadi, more confident. Dan seterusnya, most confident. Okay. Kalau untuk irregular ni pula, dia tak ada sebarang rule. So, yang ni kamu kena hafal lah, kamu kena tahu. Okay. So, setakat itu sahaja saya rasa untuk hari ini.
So, pastikan kamu jawab exercise, 3, 4 and 5. Lepas tu nanti kamu hantar dekat dalam Google Classroom dan saya akan semak. Kalau ada sebarang soalan, kamu boleh message saya dan tanya dalam grup pun boleh, okey? Kalau ada sebarang masalah, boleh bagi tahu saya ya. Okey, setakat ini sahaja. Thank you semua. Assalamualaikum.